Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, bersama Mem Mazia pada hari ini. Ya, sama saya Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat petang diucapkan pada hari ini. Ya, kita sembang pasal 6 jenis anxiety ataupun kerisauan. Ya, iaitu anxiety disorder, kerisauan. Okey, ini kerisauan yang biasanya adalah melibatkan kesihatan mental. Ya, kalau risau sikit-sikit tu okey. Okey, siapa bersama dengan saya? Terima kasih. Tunku Nadira, hai. Ask Syami. Oh, anxiety always some sun. Okey. Oh, nama Okey, JHK bersama saya Afifah. Terima kasih Afifah Sofia. Yomi. Betul Sorry saya sebut silap panjang namanya. Okey, apa khabar semua? Apa khabar? Okey, hari ini memang macam biasa, tadi ada kelas. Ya, ada 2 kelas bertindan. Jadi separuh masuk kelas, separuh masuk sebab bertindan. Okey, jadi pada hari ini alhamdulillah Mem Mazia setelah mendapat suntikan vaksin pada hari Isnin. Ya, hari Selasa okey, tak ada apa-apa perubahan. Tangan pun tak sakit sangat seperti yang suntikan yang pertama. Ya, masa angkat tu tak terasa sangat seperti suntikan yang pertama, dan kesannya pun Mem Mazia tak perasan sangat. Apa kesannya, seperti biasa saja. Cuma kalau tekan bahagian suntikan lah, tengok tekan pun tak rasa sakit dah. Ya, hari ke
ketiga. Hari ini hari ketiga ya menerima suntikan. So suntikan yang kedua. Tengok hari ni Facebook pula dia meragam. Ya, dia internet tak berapa laju mungkin ya. Mazia buat 2 hari ni bersama, iaitu IG dan juga Facebook. Okey, jadi di Facebook tak nampak, tak dapat lihat siapa yang bersama Mazia. Hai. Okey, jenis anxiety ya, kerisauan. Jadi kita ada 6 jenis. 6 jenis iaitu kerisauan umum, iaitu ciri kerisauan yang tidak terkawal, berpanjangan dan berlebihan dan tidak rasional. Jadi itu kerisauan umum ya. Dan dia berpanjangan dan yang tidak dikawal dan juga berlebihan dan tidak rasional. Jadi itu adalah kerisauan umum. Itu yang pertama. So hari ini ada 6 saja yang kita, tapi kalau viewers ya, contohnya yang tadi nama pun sama dengan anxiety dia tulis. Jadi kalau ada pengalaman boleh share dengan Mazia. Hai Suraya Stephen bersama Mazia. Terima kasih menemani Mazia pada hari ini ya. Dan yang kedua adalah anxiety social ya, social anxiety disorder, iaitu berkaitan bercampur dengan orang ramai atau apabila bercakap depan orang ya. Tapi yang ini biasanya yang lebih ketara lah anxiety ni ya. Kalau biasa kerisauan biasa itu kita tidaklah mendatangkan apa-apa kesan ya. Tapi kalau kerisauan yang melebihi dan dia boleh akan menyebabkan kemurungan ya kalau berpanjangan. Jadi yang kedua adalah kerisauan sosial. Kita ada 6 semuanya. So hari ini kita sembang-sembang. Hai Syafiq. Hai 2 tukar for in. Tukar for in. Agaknya lah 2K4 1. Terima kasih bersama Mazia. Hai. Kalau viewers boleh kongsi dengan Mazia pengalaman yang dilalui, itu menjadikan dia 2 hala lebih seronok ya, lebih seronok. Jadi yang ini sementara mendapat respon daripada viewers. Jadi Mazia teruskanlah ya. Jadi yang ketiga adalah kerisauan kompulsif, iaitu kerisauan yang melampau. Ini menyebabkan kelakuan berulang-ulang yang dipanggil kompulsif, iaitu seperti mencuci tangan berulang-ulang kerana takut jangkitan kuman ya. Kerisauan yang melampau, yang kompulsif, yang berulang-ulang ya. Bersih sangat, kena cuci tangan. Jadi nak sentuh orang pun takut ya. Nak sentuh orang pun takut. Dan kerap kali mandi ya. Sikit-sikit dia mandi, dibersihkan badan dia. Itu dah menjadi, kalau kita biasa kita just mandi macam biasa, katakanlah 2 kali sehari kita mandi. Tapi untuk orang yang kerisauan kompulsif ni, dia macam rasa kotor sikit dia mandi. Dia rasa dia kotor sikit, dia bersihkan tangan dia berulang-ulang kali ya. Tak rasa tak bersih je. Itu adalah kerisauan, dipanggil kerisauan kompulsif. Dan ada juga kerisauan panik ya. Jadi dia panik, terlalu takut, tidak mudah berbuat apa-apa langsung ya, merasa tidak mampu mengawal keadaan dan rasa seperti kena serangan jantung atau rasa seperti hendak mati. Jadi kerisauan panik macam ya, macam dia takut
Ya, dia takut, katakanlah kerisauan panik ni pernah kita jumpa lah, lebih kerap jumpa kerisauan yang panik. Sebab kalau dia, katakan dia kena berucap, ya, berucap dia akan panik. Ya, dan panik dia tak boleh nak buat apa-apa. Ya, kalau kena berucap ke ataupun jumpa dengan orang, dia panik, ya. Dia panik, dia tak boleh nak buat apa-apa. Macam kalau kita yang normal ini, tak adalah panik sangat, ya. Kita pun panik juga. Panik itu kalau sesuatu itu terkejut dan sebagainya, dan tidaklah luar daripada normal, macam biasa saja kita panik. Kita panik sekejap saja dan tidaklah berulang kali ataupun ya tidak nyata sangat. Panik juga. Semua orang panik, tapi yang kerisauan panik ni adalah anxiety ni. Bila tahap anxiety dia adalah berlebihan. Hai Eli Toman, terima kasih menemani Memazia. Norilina, ya, terima kasih menemani Memazia pada petang ini. Hari ni bermeragam. Asyik putus je ni, loading. Okey. So, kemudian kita ada kerisauan fobia. Kita takut pada sesuatu, ya, fobia. Contohnya kita takut pada gelap, ya, fobia pada gelap. Tapi biasanya fobia kepada binatang seperti ular, ya, takut benda yang tajam, ya, dan sebagainya. Dan yang ini adalah luar biasa. Dan kalau dia katakanlah jumpa ular, dia bayangkan ular pun dia rasa takut. Ataupun Memazia fobia ini lintah. Memazia tak boleh bayang kalau lintah dululah. Sekarang ni kurang sikit. Ya, masa kecil-kecil dulu sebab orang cerita, rasanya sebab orang bercerita tentang bahayanya lintah, ya. Hai, dah putus ke? Tak. Macam-macam hari ni. Internet ni. Jadi Memazia takut lintah. Ada orang takut fobia lipas. Ya, kebanyakannya lipas. Macam kita pun tak tahu kenapa. Ya, ada orang sangat takut dengan lipas. Ya, tapi Memazia lintah macam tak boleh bayang. Kalau lintah tu tak boleh bayang. Kalau ular tu okey juga. Mungkin tak ada pengalaman dengan ular, tapi ada pengalaman dengan lintah. So, fobia ni dia melampau, ya. Kalau kita nak tengok pun tak boleh, nak bayang pun kita rasa takut, ya. Nak bayang pun kita rasa takut. Kalau yang melampau itu, ya, biasanya fobia takut, fobia tempat tinggi, ya. Fobia tempat tinggi. Yang biasalah perkongsian, ya. Terima kasih. Ya, kita sembang-sembang saja petang ini, ya. Mana-mana yang dapat bersama dengan Memazia, alhamdulillah. Ya, sebab sekarang ini musim PKP, ya, kita nak telefon orang pun kita risau, takut orang, ya, ada kerja ke, ya. Kalau di sini dia terbuka, nak keluar masuk boleh dengan senang hati, ya, tidak ada rasa kerisauan, ya, mengganggu orang, sebab kita boleh masuk dan juga boleh keluar, ya. Kalau kita ada kerja, kita boleh lakukan kerja, dan kalau free boleh bersama dengan Memazia di sini. Terima kasih, alhamdulillah respon. Jadi jadi itu adalah anxiety, ya, anxiety. Kemudian yang keenam adalah stres post trauma, iaitu stres post trauma ini iaitu dia telah mengalami trauma, ya, trauma iaitu kejadian yang dia tidak dapat lupakan,
Patutnya Memazia kata 7 jenis. Sebab 7 angka ganjil kan. 7 jenis ada kan. Okey, 7 jenis. Hari ni 7 jenis. Nanti Memazia tukar tajuk ya. 7 jenis anxiety. Okey, yang ini stres post trauma, iaitu telah mengalami sesuatu kejadian yang tidak dapat dilupakan, kesan ketakutan yang tidak dapat dilupakan, menyebabkan dia trauma, iaitu contohnya trauma, stres post trauma ini biasanya dia mengalami sesuatu kejadian yang dia tidak inginkan. Contohnya kena rogol ke, apa lagi contoh yang lain kalau trauma. Yang Facebook ni pun ada meragam dengan internet. Alhamdulillah seronok masuk live ini setiap petang sebab macam-macam boleh dapat. Alhamdulillah, terima kasih beri respon yang memberikan semangat pada Memazia. Jadi Memazia ya, di samping menjalankan tugas ya 44 hari live, tapi alhamdulillah ya kita boleh berkongsi. Kalau ada pengalaman boleh share dengan Memazia. Boleh share dengan Memazia. Kemudian yang satu lagi ialah yang ketujuh adalah kerisauan kemurungan. Jadi yang ini kerisauan melampau menyebabkan masalah kemurungan dan depresi ya. Dan biasanya dia rasa tidak berguna, mudah marah, gelisah, hilang minat, ya. Itu sama dengan kemurungan, kerisauan kemurungan, ya. Jadi yang ini semuanya adalah yang luar daripada normal. Ya, kalau takut sikit pun itu kalau kerisauan biasa itu adalah normal, tapi bagi anxiety ni adalah kerisauan yang melebihi daripada normal. Kita tengok pun macam tak masuk akal. Ya, takut sangat. Macam contohnya yang pernah Memazia lihat adalah lipas lah. Kita pun heran macam mana boleh takut pada lipas. Ya, kalau ada lipas tu melompat naik kerusi tu. Jadi kan kalau kita biasa kalau jumpa lipas pun tak adalah melompat sampai menjerit-jerit kan. Sentiasa semangat ya untuk buat live. Terima kasih. Terima kasih. Eli Toman, terima kasih bersama saya. Alhamdulillah. Jadi kita kalau boleh hendaklah mengembirakan antara satu sama lain kan. Memberi manfaat. Memang ada kita boleh Google cari ya maklumat-maklumat ini just for sharing today. Jadi untuk berkongsi. Di samping itu ya buat live ya, satu yang baru bagi Memazia, barulah kiranya. Okey, jangan mintalah okey. Facebook dia nak suruh Memazia cakap sikit-sikit. Okey, itu adalah anxiety ya, anxiety yang takut ya, takut anxiety. Ada yang takut yang Memazia sebut semalam, iaitu takut nak pergi sekolah ya. Takut itu adalah dia adalah kerisauan sosial ya, anxiety sosial yang Memazia sebut. Anak murid Memazia dia adalah bila dia mengalami anxiety sosial ya, kerisauan sosial ya, yang Memazia sebut semalam ya, dalam tajuk kemurungan ya, tapi hari ini khusus untuk anxiety. Jadi kita kadang-kadang anxiety ni kita tengok macam tak masuk akal. Ya, dia takut nak jumpa orang. Ya, Memazia ada 2 kes yang takut nak jumpa orang. Ya, jadi dia suka bersendiri. Ya, bila datang sekolah dia muntah. Ya, dua-duanya macam tu. Bila datang sekolah dia muntah.
Pintu pagar sekolah tu pun dia tak nak turun dari kereta. Kita yang normal ni rasa pelik kenapa dia mengalami sedemikian. Itu adalah anxiety di mana perlukan berjumpa dengan psikoterapi ataupun berjumpa dengan doktor. Okey, yang itu anxiety melampau, kerisauan sosial. Macam kita pun tak selesa juga kadang-kadang kalau kita terpaksa berjumpa dengan orang yang kita tak kenal. Macam semua orang dalam dewan itu kenal antara satu sama lain. Jadi kalau kita masuk, kita rasa kita terasing, itu kerisauan biasa. Yang kita dapat kawal. Kita cuba masuk, it's okay. Tak adalah sampai muntah, sampai nak pitam dan sebagainya. Kalau lah macam masuk dalam dewan, rasa nak muntah, rasa nak pitam, itu dah nak jadi case anxiety. Anxiety. Jadi ketakutan yang melampau. Ketakutan yang melampau. Hai. Terima kasih bersama Mem Azia. Terima kasih. Jadi dua kes yang Mem Azia pernah lalui, dan kita yang normal ini akan merasa hairan macam mana dia boleh berlakunya anxiety sedemikian. Hai. Saya nak panggil Mem Azia cikgu, boleh tak? Boleh. Mem Azia cikgu, boleh juga. Boleh cikgu Mem Azia. Mem Azia tak guna cikgu sebab dah bersara. Tapi kalau nak guna cikgu pun boleh. Kalau cikgu, sebab Mem Azia dah ceburi bidang perniagaan. Macam mana tak tahulah Mem Azia ni. Boleh masuk dalam bidang perniagaan. Tak terfikir oleh Mem Azia nak berniaga selepas bersara. Mem Azia itulah sebab panggilan cikgu tu. Jadi kalau panggil cikgu, jadi cikgu berniaga, rasa oh ya ke. Boleh panggil cikgu. Cikgu pun boleh. Sebab kenapa Mem Azia letak nama Mem Azia, tak letak Cikgu Mazia? Sebab masa dalam kursus, Datuk Wira, Dr. Azizan kata kalau kita nak letak nama, kita kena search dulu dalam Google. Search dulu dalam Google. So nak letak Mama Yah, semua anak anak saudara semua panggil Mama Yah. So nak letak nama Mama Yah sudah ada dalam Google. Kemudian nak letak nama ada order dalam WhatsApp Mem Azia, tapi tak boleh buka sebab online sekarang. Nanti lepas ni lah Mem Azia jawab. Kawan Mem Azia nak order. Okey, jadi Mem pun dah ada orang guna dalam Google. So cari Mem Azia, kemudian bukan Mem Azia, Cikgu Mazia, kemudian apa lagi? Semua Mama Yah, Cikgu Mazia dah ada. So yang tak adanya Mem Azia. So sebab itulah itu pun anak yang bagi. Saya kata saya kena cari nama untuk branding. Untuk branding, tapi nama tu mestilah tidak digunakan lagi dalam macam social media. Dalam social media. Mem Azia hanya dalam dia kena lain dari yang lain sebab itu yang diajar dalam kursus Mem Azia semasa Mem Azia mengikuti kursus business. Mem Azia masuk dalam kursus Bootcamp 1, Bootcamp 2, Bootcamp 3, Bootcamp 4, nak urus niaga.
Kemudian Memazia masuk, apa lagi? Semua kursus masuk. Kemudian Millionaire Mastery, Millionaire Marketing Mastery Memazia. Semalam baru habis. Pagi tadi baru habis Millionaire Mastery, Millionaire Marketing Mastery. Jadi dalam kursus itu tersebut, dia minta kita cari nama supaya nanti bila apa-apa berlaku kita boleh gunakan nama itu. Kalau kita guna nama orang lain, ya, jadi dia macam kita tak dapat brand tersebut. Jadi itulah. Jadi Memazia cari dalam Google. Jadi dibantu oleh anak bagi nama, kemudian Memazia cari tak ada. Cuma ada satu je dalam drama. Dalam drama okeylah. Dalam drama dia guna Memazia. Drama apa? Memazia lupa dah. Dalam drama dia guna Memazia. So bila cari Memazia tak ada dalam Google, so Memazia guna nama Memazia. Itulah tu. Jadi kalau nak guna Cikgu Mazia dah ada dalam Google tu, Cikgu Mazia. Rasa 2 orang dah guna nama Cikgu Mazia. Itulah ceritanya. Drama pun boleh. Sebab drama dia bukannya branding. Dia bukannya nama orang, itu adalah nama watak. Ya, nama watak. Jadi belum ada lagi orang guna nama Memazia. So sebab sempena nama Mazia, ya. Jadi nak guna cikgu dah ada orang guna, nak guna mama dah ada orang guna. Nak guna yang lain-lain tu yang diberi cadangan oleh anak-anak pun ramai dah guna. Itulah. Tapi boleh juga kalau nak panggil Cikgu Mazia, mesti still boleh. Ya, sebab dalam mana-mana dengan kawan-kawan pun, dengan anak murid pun masih lagi Cikgu Mazia dengan anak murid. Anak murid yang kontak Memazia masih lagi menggunakan cikgu. Sebab cikgu dia tak boleh hilang. Tetapi sebab masuk dalam bisnes tu, dia seboleh-bolehnya nama tu tak sama ya dengan orang yang dah pakai. Sebab nanti dia kononnya kita brandingkan. So Memazia brandingkan nama sebagai Memazia. Jadi kalau orang nak cari, kalau cari Memazia, jumpa Memazia. Seorang sajalah. Kalau Cikgu Mazia ada, kalau Memazia guna jadi 3 orang. Jadi itulah. Okey. Kita sedang bincangkan tentang anxiety. Ada tak pengalaman-pengalaman viewers yang tentang anxiety? Ya. Anxiety. Ada biasanya anxiety ni kalau pengalaman yang lampau ya, kerisauan daripada yang lampau, pengalaman yang lampau, ya biasanya kalau mangsa itu dibuli ya, dibuli dengan teruk, itu boleh juga menyebabkan kerisauan, anxiety. Ya, lama kelamaan dia akan timbul Okey. Jadi kerisauan yang melampau, ya. Jadi ini semuanya melampau. Ya, mungkin dalam badannya ya mengeluarkan hormon yang berlebihan ya. Yang tidak dapat dikawal. Jadi kalau boleh kita elakkan daripada pengalaman yang menakutkan. Tapi kadang-kadang kita tak dapat elakkan. Contohnya kalau kita dirompak ya, dengan dihunus dengan pisau dan sebagainya. Oh, saya pernah ada anxiety attack. Okey, jenis yang mana satu tu? Seronok. Sebab kalau kita tak pernah mengalami, kita macam hairan kan. Cuma kalau Memazia tu, kalau lintah tu tak adalah takut sangat. Sebab kita jarang jumpa lintah kan. Kalau mungkin yang biasa, kalau lintah kita pergi sawah baru kita nampak. Tapi kita jarang pergi ke sawah sekarang ini kan.
Jadi tak adalah takut sangat. Tapi yang lipas itu biasa memang saya tengok. Ya, lipas ataupun tikus, ya, ataupun gelap, ya, ataupun ni. Memang saya pernah tengok anxiety, fobia yang ini. Dia takut petir. Ya, kalau takut petir. Bila hujan, dia akan, ya, sangat takut sebab dia takut petir. Itu juga adalah sejenis anxiety phobia, kerisauan fobia. Ya, yang elitoman pernah, saya jenis yang cemas akan menggeletar satu badan. Yang ini adalah anxiety panic. Betul tak? Anxiety panic. Dah pernah rasa sesak kat dada. Yes. Ya. Yeah. Okey, boleh ceritakan bila agaknya perasan atau sedar bahawa ada anxiety? Semasa dah dewasa ataupun masa kanak-kanak, dan bila mula agaknya? Anxiety panic. Pernah rasa sakit kat dada, ya. Ya, orang anxiety ni, kalau sakit kat dada saja, mungkin taklah seteruk dengan anak murid Memaziah tu yang muntah. Ya. Itu apa, anxiety social. Dia anxiety social. Dia tak nak datang sekolah, dia nak homeschooling. Dan dia maknya terpaksa, maknya sudah tentulah nak suruh belajar berkawan dengan rakan sebaya. Itu yang menjadi masalah. Semasa sekolah menengah dalam umur 16 tahun. Apakah pengalaman yang menyebabkan anxiety itu pada diri elitoman? Maknanya masa tu dah remaja. Mesti ada sesuatu yang menyebabkan, sebab masa kanak-kanak tak perasan ataupun Facebook Memaziah ni ada masalah lah hari ni. Hari tu Instagram. Hari ni Facebook pula. Ya, masa sekolah menengah dalam umur 16 tahun. Jadi yang jadi masalahnya adalah maknya tidak mahu dia bersekolah homeschooling, sebab kalaulah homeschooling dia dahlah tidak suka berkawan. Nanti jadi bila besar nanti atau bekerja nanti, bagaimana beliau nak menghadapi ataupun nak bersosial. Jadi maknya macam suruh juga pergi sekolah, sedangkan dia dalam keadaan anxiety yang teruk. Ya, anxiety yang teruk, kerisauan sosial yang teruk. Jadi kemungkinan pengalaman-pengalaman yang lepas, saya pernah kena buli dengan pelajar lain. Dipinggirkan. Okey, jadi pengalaman dibuli seperti mana yang Memaziah sebut tadilah. Ya, dibuli menyebabkan ketakutan. Jadi dibuli ni, kalau di sekolah Memaziah yang buli dengan membuli. Okey, kalau yang pernah Memaziah handle, ya, dipinggirkan. Itu adalah biasalah tu yang dah macam-macam lagi. Okey. Jadi harap elitoman dapat, ya, kembalikan semangat, ya, dan yakinkan diri. Okey, kalau pengalaman Memaziah lah handle orang buli dengan membuli kalau di sekolah, ya. Di sekolah remaja ni memang suka membuli dan dibuli. Bukan suka, dibuli bukan suka. Membuli, suka membuli. Ini adalah disebabkan oleh, ya, pada peringkat remaja dan macam-macam lagi. Diharap elitoman dapat, ya, kekuatan untuk hilangkan kerisauan panik ini, ya, dan dapat rasionalkan dan dapat ya, mengatasi masalah kerisauan panik ini. Jadi itu kena perlahan-lahan kena atasinya. Okey. So macam ni. Kalau di sekolah memang remaja, ya, di mana dia pada peringkat remaja ini dia dalam keadaan di mana dia pun sendiri keliru bahawa
sama ada dia adalah kanak-kanak atau orang dewasa. Itu yang menyebabkan ya kecelaruan berlaku semasa remaja. Ya, semasa remaja kadang-kadang dia tak tahu sama ada dia nak bertindak sebagai kanak-kanak ataupun dia nak bertindak alhamdulillah, semoga ahli Toman tabah ya, tabah dan dapat keyakinan diri. So ini yang berlaku di sekolah ya. Bila dia tidak tahu, dia akan berlaku kecelaruan. Ya, kecelaruan emosi, kecelaruan identiti ya. Bila peringkat remaja ya. Kadang-kadang kita treat dia sebagai kanak-kanak. Dia pun keliru. Kita orang dewasa pun kadang-kadang treat dia sebagai kanak-kanak. Ada satu situasi kita treat dia sebagai dewasa. Bila dia buat ini, jangan buat. Itu orang dewasa tak buat. Jadi sebab dia dalam peringkat di mana transisi. Ya, transisi daripada kanak-kanak ke dewasa. Jadi dia pun keliru, orang pun mengelirukan. So dia tidak mungkin sedang mencari identiti diri. Bila mencari identiti diri, dia tak tahu identiti diri dia dan dia tidak yakin dengan apa yang ada pada diri dia dan dia tidak matang ya. Kanak-kanak memang tidak matang, tapi ditambah pula dengan hormon-hormon yang keluar masa itu ya, terutamanya perempuan ya. Perempuan lagilah sebab dia perubahan hormon ini berlaku pada perempuan lebih awal. Kalau kita lihat kan, remaja perempuan lebih cepat dewasa. Dia lebih cepat dewasa, itu bermakna ya, badan dia mengeluarkan hormon-hormon yang berkaitan dengan orang dewasa yang akhir balik dan sebagainya. Jadi dia keluar hormon pada masa itu. Jadi badan dia pun dia dikeluarkan bahan yang sebelum ini belum ada dalam badan dia. Jadi dia pun ya jerawat ya, kadang-kadang jerawat, kadang-kadang dia murung ya. Kalau katakanlah terutamanya perempuan, kalau lelaki dia peringkat matang dia lebih umurnya dalam 16-17 ya, tapi kalau perempuan dalam 13, 14, 15. Ya, dia lebih awal. Perempuan lebih awal matang. Sebab itulah memang dah fisiologi bagi wanita atau perempuan. Ya, dia cepat mengeluarkan hormon dewasa yang lebih cepat. Kadang-kadang ya, umur 12 pun dah datang haid. 12, 13 ya, tengok peringkat umur, tengok badan seseorang atau tengok pada individu lah ya. Ini yang bila keadaan untuk menjadi dewasa ini dia menjadi keliru, jadi dia tak tahu identiti dia. Dia akan buat perkara-perkara yang pelik. Dia mungkin nakkan perhatian, bila nak perhatian tak kena gaya, dia akan jadi pembuli. Ya, dia nak perhatian. Jadi dia akan buli orang. Jadi di sini kalau Memaziah jumpa kes buli dengan dibuli, Memazah dua-dua akan serahkan kepada kaunselor ya, kepada kaunselor. Memazah akan serahkan kepada kaunselor. Jadi kaunselor akan ambil dua-dua. Dia bukannya satu pihak saja, pembuli saja. Oi sayang, kenapa ni? Oi, dia dah tak tentulah ni internet ni. Hai Asya Chu. Jadi Memazia akan untuk pembuli ni, ya pembuli ni Memazia akan bagi reason lah dan tanya dia kenapa dia bully dan sebagainya, apa yang dia dapat, kenapa kita rasionalkan dia supaya dia tak bully, apa kesannya pada bully dan sebagainya. Kita bagi, kadang-kadang dia tak sedar apa yang dia buat. Ya, sebab dia adalah remaja yang sedang mencari identiti. Memazia akan serahkan kepada kaunselor supaya, sebab maaf Memazia cakaplah, biasanya yang kena bully ni, mangsa pembuli dia akan cari orang yang boleh dibuli.
Ya, dia akan cari orang yang boleh dibuli. Maksudnya, dia scan, dia tengok orang yang macam menyendiri, cepat rasa takut, itu jadi mangsa dia. Jadi di sinilah ya kaunselor tu kena beri keyakinan diri kepada yang kena buli juga supaya dia dapat mempertahankan diri. Mempertahankan diri di sini bukannya tumbuk orang ataupun nak pertahankan diri kan. Maksudnya mempertahankan diri di sini adalah supaya memberi semangat kepada dia, memberi keyakinan pada dia bagaimana untuk supaya bertindak supaya orang tak nampak, orang akan nampak sama semua. Orang bila orang scan, orang tak nampak bahawa kita itu takut. Kita kena tunjuk kita berani. Bagaimana nak tunjuk kita berani? Kita akan beri bagaimana nak projek diri. Ya, sebab pembuli ni dia akan scan tengok mana yang mangsa dia. Dia dapat pilih. Kenapalah handphone Maziah ni? Terima kasih. Jadi di situlah pentingnya kaunselor-kaunselor di sekolah. Ya, kaunselor-kaunselor di sekolah dia memang akan cari mana yang tak kira, yang membuli, yang kena buli, semua dia akan panggil. Ya, dua-dua. Kita tak panggil pembuli saja, kita panggil dua-dua. Ya, supaya kita dapat beri semangat. Yang ini kita akan rasionalkan dia itu adalah satu kesalahan. Ya, di mana bagaimana patut kita mendapat perhatian, bagaimana perhatian yang macam mana yang positif. Ya, kadang-kadang remaja ini dia tak ada identiti diri. Dia ingat untuk dapatkan perhatian dia buat benda-benda yang macam hero Hindustan ke, hero yang gangster macam tu. Sebab dia sendiri pun tak tahu, dia sedang tercari-cari identiti. Okey, jadi itu yang kalau kena buli, dia adalah kerisauan panik ya. Jadi yang okey, terima kasih. So sekarang dah okey ya. Biasanya ya, semakin dewasa kita makin matang. Tak cuma pengalaman tu yang ya berapa terkesan dalam fikiran kita, itu yang menyebabkan menentukan berapa lama anxiety kita. Ya, berapa terkesannya dalam minda kita akan menentukan berapa teruknya anxiety kita. Tapi biasanya dapat dipulihkan kan? Dapat dipulihkan dengan perlahan-lahan. Ya, dengan sedikit demi sedikit kita akan dapat menghilangkan anxiety tersebut. Alhamdulillah ada yang share di sini sebab kita semuanya kita tak sama kan, pengalaman itu kita tak sama. Okey, jadi anxiety yang kompulsif ini, anxiety yang kompulsif ini biasanya ni macam Mr. Bean saya rasa pernah lihat. Bukan, ada ni cerita Alhamdulillah ada satu cerita memang saya tengok dalam, tak ingat apa tajuknya, iaitu dia adalah detektif. Dia detektif, dia sangat pembersih. Dia sentuh, dia lap tangan dia, dia tengok benda kotor dia lap. Ada cerita, tapi memang saya tak ingat cerita detektif. Dia mengalami ya anxiety kompulsif, ya. Anxiety kompulsif di mana apa dia sentuh tu dia lap. Dia lap. Ada cerita, memang saya lupa. Hai Putri Diamond, terima kasih Nor
Eliana, terima kasih bersama Mem Mazia. So, kalau Mem Mazia adalah yang kerisauan ini, anxiety ini, rasanya kalau panik, ya, biasanya kalau panik ni, contohnya kalau kita kena berucap di depan, ya, itu ketara, ya, kalau kita kena berucap di depan ataupun kita masuk pertandingan, ya. Jadi bila tiba kena serangan itu, kita akan tak boleh bercakap dan berpeluh, ya, anxiety panic, yang itu. So untuk mengelakkan daripada anxiety panic, so kena perlahan-lahan tonjolkan diri, ya. Mula-mula bercakap depan cermin, kemudian bercakap dalam kelas atau dalam kumpulan, kemudian cabarkan diri untuk bercakap, ya, di depan kelas, ya, mula-mula di tempat duduk, kemudian di depan kelas, dan kemudian, ya, selepas depan kelas beberapa kali, cuba di hadapan ya, di hadapan perhimpunan, tapi kena peringkat demi peringkat, ya, tak boleh terus ke perhimpunan, tak boleh, ya. Itu akan menyebabkan anxiety tu akan lebih terkesan, ya. Jadi kena perlahan-perlahan, dalam mula-mula depan cermin, praktis dulu kalau kita rasa kita ada anxiety panic, ya. Kita ada anxiety panic, contohnya nak berucap depan orang tapi kita terpaksa berucap, ya. Hai Mumun Azni, terima kasih bersama Mem Mazia. Cik Raha Rahim, terima kasih bersama Mem Mazia. Okey, kalau katakanlah ya, nak berucap depan orang ramai, ya, ataupun nak berucap depan kumpulan, nak buat presentation dan sebagainya, jadi ini perlukan latihan lah, ya, latihan. Mula-mula kita latih sendiri dulu, kita latih seorang diri, lepas tu kita pergi crowd yang lebih besar, kemudian kita pergi, hai Nona Najwa, terima kasih bersama Mem Mazia pada petang ini, harap memberi manfaat. So itu kita kena latih, ya. Kita tak boleh kita takut dan kita biarkan diri kita tidak mencabar diri kita untuk pergi peringkat ke peringkat yang lebih, kalau crowd lebih ramai, dari sedikit kepada crowd yang lebih ramai, kepada crowd yang lebih ramai, kepada event yang lebih besar, kepada event yang lebih besar, ya. Itu kalau, hai, menarik topik petang ni. Okey, terima kasih. Terima kasih. Anxiety. Jadi biasanya ya, kita yang dekat dengan kita adalah anxiety panic. Panic nak berucap depan orang, ya, nak buat presentation, ya, nak berucap dalam perhimpunan, nak buat presentation depan semua ahli kumpulan, ya, ataupun nak buat presentation ya, peringkat yang lebih tinggi dalam TV dan sebagainya, dan buat presentation di sini live. live pun kita ada ketakutan juga. Ketakutan. Tapi kalau yang boleh kita kawal, tak adalah kita panggil anxiety. Ya, kita takut saja. Nak tekan tu mula-mula. Tapi tak adalah sampai kita berpanjangan kena ketakutan itu. Maknanya sekali saja. Yang pertama sekali, ketakutan nak tekan butang live. Itu ketakutan, bukannya kerisauan, ya. Kerisauan ataupun anxiety, itu ketakutan sebab dia tidak berpanjangan, dia tidak, ya, sekali saja tekan, lepas tu kali kedua kita tekan, kita dah okey. Tapi pengalaman itu memang semua orang akan rasa
ketakutan itu. Ketakutan nak berucap. Memazia macam tu juga. Ketakutan nak tekan butang live. Berapa kali nak tekan ni. Ya, itu yang Memazia cerita tu. Pertama kali Memazia, hai Fatin Najwa. Memazia nak tekan tu, Memazia berjaya tekan seminit saja. Tekan terus. Tekan tu terus off. Sebab itulah ketakutan. Tapi tak sampai kepada anxiety. Itu apa? Facebook ini dah on off, loading. Okey, jadi kita kena atasilah, ya. Jadi untuk membiasakan buat live itu kita kena push. Kita kena push diri kita. Ya, beri kita kena usahakan supaya kita biasakan. Untuk biasakan kita kena buat kerap. Kekerapan. Dan di samping itu, ya, bagaimana Memazia hadapi kerisauan ketakutan untuk buat live adalah, ya, satunya memang pertama kali memang takut sebab belum pernah alami. Kenapa takut nak buat live? Sebab kita takut orang judge kita. Ya, semua orang takut orang kita judge. Memazia memang pun asalnya takut orang judge. Takut tak relevan. Takut tersilap, ya, tersilap kata. Takut, ya, bila tersilap kata tu semuanya boleh berlaku lah. Risikonya boleh berlaku. Itu yang takutnya. Takut kesilapan berlaku, takut tak perfect. Semua takut tu. Semua ada, semua orang ada. Ya, Memazia pun buat live ni mula-mula memanglah takut. Tapi sekarang ini still juga takut apa? Takut buat silap. Ya, takut buat silap. Tapi kena sebab dia adalah suatu yang keperluan, ya, keperluan untuk bidang yang Memazia ceburi. Satu keperluan perlu, ya. Perlu buat ini. Sebab bidang Memazia ceburi adalah semasa PKP, ya, Memazia ceburi bidang perniagaan. So, keperluannya adalah, ya, membuat live. Ya, membuat live sama ada 5 kali sehari. 5 kali sehari. Memazia tak sampai lah 5 kali. Setakat ini mungkin 3 kali lah. Ya, kalau tak ada kursus, Memazia buat 3 kali. Kalau ada kursus, sebab masa tu bertembung, tengah hari katakanlah kursus, ya, bersambung-sambung kursus, maka tengah hari tu Memazia tak sempat buat. So, Memazia akan buat pukul 5, dan satu lagi malam, pukul 10. Memazia buat di platform lain. Jadi itu adalah keperluan. Bila keperluan, kita terpaksa hadapi ketakutan kita tu. Kita takut nak buat live, tapi yang itu bukanlah sampai anxiety. Ya, anxiety ni ketakutan yang melampau. Ketakutan yang melampau itu adalah mungkin kita ada insiden-insiden yang di mana kita berucap orang bully. Bila kita berucap orang bu, ya, itu yang mungkin menyebabkan anxiety. Tapi kalau tak pernah mengalami perkara-perkara negatif seperti kalau kita bercakap orang bu ataupun orang sorak, ya, orang ejek, itu akan menyebabkan anxiety. Pengalaman-pengalaman itu yang menyebabkan anxiety. So, kalau ketakutan yang biasa itu, dia bukanlah anxiety. Ya, dia bukanlah anxiety, takut saja. Dan untuk mengatasi itu, apa yang Memazia buat adalah, satu, kena cari maklumat. Ya, kita kena ada maklumat. Kemudian kita dari masa ke semasa kita belajar kemahiran. Macam kemahiran, okey. Macam-macam kemahiran, ya, kemahiran kita
nak bercakap, ya. Kalau kita tak perfect, it's okay. So kita kena tahu bahawa tak semua perfect dan kita boleh menerima diri kita tak perfect. Kita buat sebaik mungkin. Kalau tak perfect, okay, itulah yang terbaik yang saya boleh buat. So kalau tak perfect, kita berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau tak perfect juga, so kita redha, ya. Kalau orang kritik pun, orang kritik itu adalah kita hendaklah jadi sesuatu untuk memperbaiki diri. Jadi kita jangan ambil itu sebagai negatif. Orang kritik, kita jangan ambil sebagai negatif. Kita ambil sebagai positif supaya kita dapat memperbaiki diri. So kita akan jadi lebih baik. Kalau nak puaskan hati semua orang memang susah. Kita kena faham itu juga. Ya, kita kena faham bahawa untuk memuaskan hati semua orang, kita kena sedar itu. Kalau kita tak sedar itu, maka kita akan sentiasa takut nak buat live, ya, sentiasa takut nak berucap di hadapan sebab kita tak cuba untuk atasi ketakutan itu. Jadi bagaimana untuk mengatasi ketakutan itu adalah yang pertama kita kena cari ilmu, ya. Kita kena cari ilmu yang berkaitan, kemudian kemahiran. Ya, kemahiran macam, ya, kalau kita tak tahu pun kita takut juga tiba-tiba meletup ke. Kita kena tahu handphone ni meletup ke tidak. Kena tahu juga. Jadi memang tak meletup lah. Jadi kita tahu yang mana itu kemahiran. Ya, kemahiran juga untuk handle sesuatu kritikan. Itu juga kemahiran. Kita kena cari kemahiran itu juga. Kekuatan dalam diri kita, bagaimana nak handle kalau orang kritik, ya. Itu juga kemahiran. Itu ya kemahiran-kemahiran yang kita perlu cari ataupun kita dapat ini daripada pengalaman dan juga kita terima dengan positif. Ya, pengalaman-pengalaman itu akan membentuk diri kita lebih yakin. So memang saya percaya ramai di sini juga ya tak pernah buat live, ya. Cuba buat supaya kita dapat atasinya. Itu kalaulah katakan pekerjaan tuan-puan viewers perlukan puan buat live. So kena kuatkan diri, ya, cari semangat untuk buat live. Kalau itu adalah keperluan pekerjaan kita. Kita terpaksa juga kena kuatkan diri, so cari ilmu, kemahiran dan juga satu lagi adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kekuatan diri, ya. Kita kena sedar bahawa kita tak dapat puaskan hati semua orang. So even kita buat baik pun, kita buat baik pun. Contohnya Abid Liu, Tuan Ustaz Abid Liu, ya. Buat baik pun dikecam. Jadi tak ada yang absolutely kita dapat puaskan hati semua orang. Ya. So kita kena sedar itu. Jadi kalau orang kritik, kita tahulah bahawa dia mungkin ada masalah. Dia mungkin pengalamannya dengan mungkin saya macam maknya atau makciknya selalu bully dia. Dia tak suka. Contohnya macam tu. Tak tahu aura tu mungkin sama dengan orang yang pernah, ya, anyai dia ke. Itu perasaan. Jadi itu kita tak boleh. Adalah macam tu, tapi kita kena tahulah. Kita kena berfikiran positif. So memang Zia pun takut juga nak buat live ni. Sebab takut silap, ya. Satunya takut silap. Tapi memang saya terpaksa buat juga sebab tercebur dalam perniagaan yang macam wajib lah. Orang berniaga wajib buat live. Ya. Jadi mana-mana yang melibatkan diri dengan perniagaan wajib buat live. Jadi kalau tak buat lagi, kena buat. So bagaimana nak buat, nak mula buat?
So cari kekuatan, cari tengoklah orang lain, tiru orang lain, ya, bagaimana orang boleh buat, kita tiru, ya. Dan kita tengok macam mana orang buat. Orang pun tak perfect juga, ya. Kalau kita tengok semua live pun semua tak perfect. Kita tak suka ini. Ada orang suka, ya. Jadi ada bermacam-macam ragam. So kita, ya, kena berfikiran positif, berfikiran terbuka. Jadi sebab niat kita, ya, niat kita bila masuk dalam bidang ini, kita kena buat live dan kita kena share. Ya, bidang perniagaan ini adalah bidang yang berkongsi. Ya, dia berkongsi ilmu, dia berkongsi rezeki, dia berkongsi serba-serbi. Kalau masuk dalam bidang perniagaan, dia mesti berkongsi. Ya. Dia bukannya just jual, tidak. Bidang perniagaan ini bukannya just jual barang. Bukan jual barang. Bidang perniagaan ini bukan jual barang. Dia adalah selling is not selling. Jadi, kena buat live. Kalau takut nak buat live, ya pelan-pelan buat. Macam Memazia lah. Yang pertama sekali tu seminit. Buat. Okey. Jadi, lama-lama, ya, akan jadi biasalah. Tapi still ada kerisauan juga. Tapi bukanlah sampai anxiety. Memazia pun ada kerisauan juga. Memazia risau sebab takut tersilap cakap. Ya, kita dalam live ini, bahayanya ialah kita tersilap respon. Ya, katakan sesuatu, katakanlah tiba-tiba, ya, orang counter kita. Bagaimana kita respon itu, iaitu semasa kita tak sedar. Kita bertindak dalam reflection kita. Tindak balas kita yang saat di mana kita terima katakan sesuatu itu, kita reflect terus. Dia panggil apa? Reflect. Yang reflect. Tindak balas yang cepat itu. Bila tindak balas yang cepat itu, kita tak fikir. Itu yang kerisauan Memazia. Bila berlaku reflection itu, di mana tak sempat fikir, kita katakan tersebut benda yang tak patut. Ya, perkataan-perkataan yang sensitif. Itu kerisauan Memazia. Still ada kerisauan. Tapi kita kena berfikiran positif dan berdoa supaya kita tidak tanpa Hai Izian. Hai Puan Izian. Bersama saya dah 6:30, mungkin kita akan Hai Hitomi Kunikida. Humaira bersama saya, Izian bersama saya. Terima kasih menemani Memazia. Okey, adalah mango Oreo cookies. Mango. Kena cepat, mango dan Oreo cookies. Dah on off. Ini. On off tu yang terima apa? Baru berbunyi. Bila runner dah sampai baru berbunyi. Kejap sayang.
Ya, terima kasih. Terima kasih masih bersama. Itulah tadi. Order rider datang baru berbunyi. Itulah internet yang lambat, yang ciput agaknya. Internet yang ciput. Order Grab masuk ya. Order Grab masuk, rider dah sampai kat depan. Nasib baiklah dia faham. Tak apa, take your time ya. Jadi itu yang tu. Internet lah. Memang Zia kena upgrade internet lah. Tapi tak tahulah sekarang macam mana. Nanti insya-Allah ya, macam mana untuk meningkatkan. Assalamualaikum, baru buka ya. Memang Zia baru nak undurkan diri. Dah habis 7 jenis anxiety. Dah. Terima kasih Puan Nolaila bersama hari ni tentang anxiety. Tulis 6 jadi 7. Kalau Memang Zia belajar, dia kata kalau tulis tajuk tu kena tulis nombor atau bulat 6. Tapi yang baiknya dia kata ganjil. Jadi 7 jenis anxiety. Memang Zia tertulis tersilap 6 jenis. 7 jenis anxiety tadi memang Zia terangkan apa dia anxiety. Termasuklah yang tak anxiety, iaitu kerisauan nak buat live ya. Sebab memang Zia mengalami itu, baru mengalami. Ya, baru sebulan ya memang Zia start buat live. Jadi masih fresh ya. Terima kasih respon ya, sangat memberi semangat pada Memang Zia. Okey, jadi itu perkongsian Memang Zia tentang ketakutan nak buat live, tapi bukanlah anxiety nak buat live. Ya, insya-Allah ada masa saya masuk. Ya, terima kasih. Jadi kalau tak ada, Memang Zia sedang buat jadual nak buat pukul 2 tu, sepatutnya pukul 2. Tapi biasanya pukul 2 Memang Zia ada kelas. So nak buat nak susun semula, kata mungkin kekal dengan pukul 2 itu adalah berkaitan dengan kepimpinan. Kalau nak bersama dengan Memang Zia. Terima kasih Puan Nolaila. Jadi insya-Allah ya, esok kalau tak ada apa-apa aral melintang, pukul 2 insya-Allah Memang Zia akan buat tajuk sambung dengan menjadi ketua mengurus data. Itu pukul 2. Itu tengah hari. Yang petang ya berkaitan dengan kerisauan, anxiety ya yang sekarang ini kita lalui. Ya, kita lalui musim PKP ni. Okey, rasanya dah 1 jam Memang Zia bersama. 1 jam, takut nanti dia putus tiba-tiba sebab terlampau besar file dia, nanti dia putus tiba-tiba. Jadi Memang Zia kena undur dirilah ya, sebab dah 1 jam lebih, takut nanti bila kita nak share tu dia file itu terlampau besar. Okey, so kita jumpa lagi insya-Allah esok ya, dengan tajuk yang berkaitan ya. Esok tengah hari insya-Allah, kalau tak ada kelas, kadang-kadang sepatutnya tak ada kelas, tiba-tiba dapat email ada kelas. Dia dapat dalam email, dalam WhatsApp ada kelas, sebab dah dekat Facebook ni. Dekat 1 jam kan, dia dah besar file dia. Okey, Memang Zia kena undur diri sebab file dah besar. Okey, sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang mana yang baik itu datang dari Allah. Yang mana yang tidak baik itu adalah datang dari Memang Zia sendiri. Mohon maaf ya. Sekiranya terkasar bahasa, tertutur kata dan tingkah laku yang tidak menyenangkan. Sekian. Bye.